Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram sawan mayat. Kisah ini telah dikirimkan melalui email oleh seorang yang diberi nama sebagai Laila Sari yang berasal dari Batu Pahat, Johor, Malaysia. Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda supaya subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang akan kukisahkan kepada anda. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik anda jadikanlah tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Semoga anda terhibur, semoga anda berada dalam keadaan yang sihat, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki. Di sini saya ingin berkongsi pengalaman di mana saya pernah mengalami sawan mayat atau badi mayat. Kemungkinan kisah ini tidak begitu seram, tapi ini merupakan pengalaman paling menakutkan yang pernah saya alami sepanjang 25 tahun saya hidup. Di sini kisahnya bermula. Pengalaman ini terjadi pada tahun lepas, iaitu tahun 2019, iaitu pada hari Selasa bersamaan 10 hari bulan 9 tahun 2019, di mana abang angkat saya meninggal dunia. Seminggu sebelum arwah meninggal dunia, arwah dimasukkan ke hospital disebabkan darah tinggi. Singkat saya, arwah sendiri pergi ke hospital memandu kereta dengan keadaan sakit. Arwah ditahan ward di hospital Keluang selama 3 atau 4 hari. Pada hari Jumaat 6 hari bulan 9 2019, arwah dibenarkan keluar dari hospital, dan justru itu saya mengajak keluarga saya untuk menjenguk arwah di rumahnya di Keluang. Selesai solat Jumaat dan makan tengah hari, kami sekeluarga bertolak ke rumah arwah dan memujuknya untuk duduk di rumah kami di Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Saya dapat lihat air muka arwah amat berat hati untuk tinggalkan rumahnya kerana arwah sedang menyiapkan bunga-bunga gubahan yang akan dihantar ke Singapura pada hari Selasa. Akhirnya arwah mengikut kami pulang ke Parit Raja. Sepanjang arwah tinggal di rumah kami, setiap malam beliau ajak kami satu keluarga untuk keluar makan di luar. 2 hari sebelum arwah meninggal, beliau ajak kami adik-beradik keluar, tapi adik saya menolak kerana sudah setiap hari keluar. Tapi kata-kata arwah amat menyentuh hati apabila dia mengatakan, lepas ni tak ada dah korang nak keluar dengan abang, nanti abang dah tak ada. Malam terakhir, iaitu pada hari Isnin 9 hari bulan 9 2019, petang Isnin, kami satu keluarga menghantar adik saya ke stesen bas untuk pulang ke Nilai untuk bekerja. Petang tu kami bergurau senda, gelak ketawa tanpa diketahui itu adalah hari terakhir arwah bersama kami. Kami berhenti solat maghrib yang merupakan solat terakhir untuk arwah. Sampai di Parit Raja dalam pukul 9 malam dan arwah mengajak kami untuk makan sate, dan tanpa diketahui itulah makanan terakhir yang kami makan dan minum bersama dengan arwah. Kami pulang ke rumah, membersihkan diri, solat isyak dan sedia untuk tidur. Jam 2.30 pagi, saya dikejutkan dengan suara adik saya yang mengejut saya untuk lihat keadaan abang angkat saya di dalam bilik adik saya. Lantas saya bangun dari tempat tidur dan terus menuju ke bilik adik saya, di mana ketika itu ayah dan ibu saya berada di sisi abang angkat saya. Wajahnya pucat, seluruh badannya sejuk seperti ais batu. Ketika itu badan saya kaku, pemikiran saya kosong. Adik saya menelpon ambulans. Jam 3 pagi pihak perubatan mengesahkan bahawa arwah telah pun meninggal dunia.
Arwah meninggal pada hari Selasa 10 hari bulan 9 2019, di mana hari yang sepatutnya arwah pulang ke rumahnya di Kluang untuk membawa bunga-bunga yang akan dijual di Singapura. Tapi beliau telah meninggal dunia buat selama-lamanya, dan ketika itu bermulalah pengalaman saya diserang sawan mayat. Sesungguhnya saya tidak pernah mengalami situasi di mana orang terdekat meninggal dunia dengan secara mengejut. Saya menjadi takut, sedih, risau. Arwah meninggal di rumah kami di Parit Raja, di dalam bilik adik saya. Malam arwah meninggal dunia, bilik adik saya diterangi lampu selama 2 minggu berturut-turut. Saya masih teringat wajah arwah yang pucat sejuk, menggigil, dan ia amat menakutkan saya, di mana setiap malam saya akan tidur di dalam bilik ayah dan ibu saya. Saya tidak pernah mengalami perasaan sebegini. Ia amat memenatkan fizikal dan mental saya. Lagi menakutkan apabila tiba waktu senja. Saya mengalami perasaan gemuruh, risau, sedih dan takut untuk masuk ke dalam rumah. Bilik saya berhadapan dengan bilik adik, di mana arwah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dan setiap kali saya memijak tangga untuk melangkah ke ruang atas, pasti mata saya akan melihat ke dalam bilik adik saya. Perasaan ini amat membimbangkan saya, sehingga kan suatu hari saya menangis dan memohon pertolongan dari ayah saya untuk mendapatkan air Yasin untuk menghilangkan perasaan ini. Alhamdulillah, ayah saya mendapatkan pertolongan dari seorang ustaz, dan ustaz itu memberikan air Yasin. Agak lama untuk pulih. Seingat saya, sebulan baru fizikal dan mental saya benar-benar pulih. Perasaan yang saya alami ini amat sukar untuk dihuraikan. Apa yang berlaku para pendengar? Seseorang ini setelah kematian abang angkatnya, dan selama hidupnya abang angkatnya, dia sangat akrab dan rapat, sehinggalah pada hari kematian abang angkat ni, beliau ni mengalami satu keganjilan dalam diri. Hampir 2 minggu setelah arwah abang angkat beliau ni dikebumikan, namun beliau merasakan ada satu perasaan yang sangat menakutkan diri beliau, sehingga kan terjadinya stres dan perkara yang amat menakutkan, sehingga kan beliau ni takut untuk masuk ke dalam rumah. Sehinggalah bila malam kalau nak tidur pun, beliau ni akan tidur bersama dengan ayah dan ibu beliau. Tak berani nak tidur dalam bilik seorang-seorang, sebab asyik terbayang wajah arwah abang angkat yang telah meninggal dunia ni. Ini adalah pekerjaan syaitan yang cuba untuk nak menyesatkan seseorang hamba, dan semoga kita dijauhkan daripada syaitan yang seringkali memang kerjanya untuk menyesatkan manusia. Semoga anda terhibur dengan kisah seram kali ini. Walaupun kisah ini tidak berapa seram, namun ia membawakan satu episod yang boleh kita bermuhasabah dengan apa yang terjadi. Semoga yang baik kita jadikan tauladan, yang buruk kita buanglah jauh-jauh. Apa-apa pun kita akan bertemu lagi dalam kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Bye.